Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi tengah hari 1 Disember 2020 bersama saya, Lia Amira Anarigos. Tumpuan berita hari ini, 6 buah sekolah menengah dan sebuah sekolah rendah di Serian mencipta sejarah tersendiri selepas masing-masing menerima papan tulis interaktif atau Interactive Smart Board. 7 sekolah terbabit ialah SMK Terbeduk, SMK Terbakang, SMK TAI, SMK Serian, SMK Tarat, SMK Balai Ringin dan SK St. Dominic Pichin. Berucap dalam majlis penyerahan papan tulis pintar di SK St. Dominic Pichin pada Isnin, Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak, Datuk Amar Michael Maninjawong berkata, penyediaan papan pembelajaran interaktif itu akan membuka lembaran baharu dalam sektor pendidikan negeri selaras dengan misi Kerajaan Sarawak untuk mentransformasikan sektor pendidikan menggunakan teknologi terkini dalam sesi pembelajaran dan pengajaran. Dalam pada itu, beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Terbeduk turut membidas kenyataan pihak tertentu di dalam media yang mendakwa harga komputer yang ditempah oleh Sarawak Information System Science jenama Raspberry Pi adalah terlalu mahal. Tegas beliau, tawaran harga komputer tersebut adalah termasuk kos penghantaran, pemasangan, kerja upgrading, penyelenggaraan dan jaminan oleh Sains. Peranan Kementerian Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak ujarnya adalah hanya mengeluarkan bajet kepada sains selaku pembekal komputer. Beralih ke berita seterusnya. Kerajaan negeri akan mengusulkan semula cadangan untuk menubuhkan sekolah sukan di Sarawak kepada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Menurut Menteri Belia dan Sukan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah, beliau yang yakin cadangan tersebut akan diterima baik Kerajaan Persekutuan kerana negeri ini sudah mempunyai pelbagai fasiliti sukan lengkap terletak di Kompleks Sukan Sarawak Petrajaya. We have got practically everything there. We have got the hockey, we have got 2 stadiums, we have got the aquatic centre, we have got the shooting range, we have got the wushu, we have practically everything there. Gym, they are going to have the centre of high performance, all there, you know. So where can you get a place like that? So that's why we want to bring this thing up. Why we have this kind of idea is we want to have to turn Sarawak into a sport powerhouse. And I believe with all these facilities that we have, it is there for us. Bercakap pada sidang media pada Isnin, Datuk Abdul Karim yang juga Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan berkata, Kerajaan Sarawak juga merancang untuk menaik taraf Sekolah Menengah Kebangsaan Demak Baru, Kuching menjadi sekolah sukan kerana lokasinya yang terletak berhampiran Kompleks Sukan Sarawak. Berikut pula, perkembangan pesat yang dinikmati Miri pada hari ini adalah hasil perancangan masa depan yang telah dilakukan pada masa lalu di bawah Pelan Induk Wilayah Miri 15 tahun yang dimulakan pada tahun 2005 dan berakhir 2020. Justru Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin berkata penganjuran makmal Pelan Induk Pembangunan Miri kali ini adalah bertepatan dalam usaha merangka Pelan Pembangunan Baharu Miri bagi tempoh 10 tahun akan datang pada tahun 2030. Therefore, it is important for us to look at what had been achieved, what had not been done, and subsequently to prepare for the future development plan for Miri Division. My immediate recommendation to the State Economic Planning Unit is to conduct another 10 years master plan for Miri Division starting 2021 to 2030. The reason is that the proposed time frame will synchronize with our aspiration to become a developed and high-income state by 2030. Berikut menurut beliau semasa berucap bagi merasmikan Majlis Pembangunan Miri terhebat makmal Pelan Induk di sebuah hotel di Miri pada Isnin. Datuk Lee yang juga Adun Senadin turut menjelaskan bahawa beberapa perkara penting perlu diketahui semasa menyediakan Pelan Induk Pembangunan Wilayah Miri. I wish to reiterate that there must be strategic alignment between what we intend to do at the divisional level and the plan at the state level. It should be complementary in nature. As explained by our Yang Amat Berhormat Chief Minister, the Chairman of Sarawak Economic Action Council, or in short SEAC, the Sarawak 2030 economic aspiration is very crystal clear. By 2030, Sarawak will be a thriving society driven by data and innovation, where everyone enjoys economic prosperity, social inclusivity, and a sustainable
environment. Dalam pada itu, beliau turut meminta peserta makmal berkenaan memikirkan potensi yang ada pada sumber semula jadi di Miri yang boleh dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. As such, the lab participants should dwell on how to leverage on all these potentials, namely oil and gas, tourism, agriculture, especially on oil palm plantation, manufacturing, shipbuilding, timber-based, education and SMEs to generate greater growth for Miri Division. Selanjutnya, Menteri Muda Pembangunan Perindustrian Sarawak Datuk Malcolm Musin Lamoh berkata mengikut pelan dan perbelanjaan kementerian, projek water grid dari Lubuk Antu ke Engkelili akan dilaksanakan dengan peruntukan sebanyak RM220,000 untuk pembinaan loji dan RM397,000 untuk pemasangan. Dalam masa yang sama, Datuk Malcolm yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batang Air turut mengumumkan geran projek kecil luar bandar MRP sebanyak RM10,000 untuk Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Mepi Pasir dan RM5,000 untuk Gerempung Induk Mepi Pasir. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan penutupan program kebersihan, keselamatan, kesihatan dan alam sekitar K3AS bertempat di Mepi Pasir Batang Air Lubuk Antu baru-baru ini. Program anjuran Majlis Daerah Lubuk Antu dengan kerjasama JKKK Mepi Pasir itu telah berlangsung dengan jayanya, melibatkan sesi pembersihan kawasan secara gotong royong yang menghimpunkan 250 orang. Berita berikutnya, setiap ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK berperanan sebagai mata dan telinga kerajaan Sarawak dalam memberitahu polisi dan bantuan yang diberikan kerajaan kepada masyarakat. Menurut Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, selain itu KMKK juga berperanan memberikan maklumat kepada kerajaan berkenaan keperluan-keperluan yang tiada di kampung. Memang tugas bis kita penting. Kalau bis kita tidak ada apa juga rancangan kerajaan yang baik-baik itu sampai kepada yang di bawah, kita punya perancangan tidak akan dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Banyak program kerajaan, program GPS banyak yang membuat Ketua Menteri mempunyai perancangan yang berpandangan jauh. Program-program makro yang besar-besar dibuat, program-program mikro yang kecil-kecil dibuat. Makro ni dibuatnya bank, dia bakul, dibuatnya Petros, syarikat minyak Sarawak, dibuatnya TV Sarawak. Ini kan dibuatnya lagi Telco Sarawak, Telecommunication Company, syarikat telekomunikasi. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis kesyukuran tahunan dan doa selamat dijauhkan dari wabak COVID-19 di Dewan Serbaguna Kampung Meritam Limbang pada Ahad. Sementara itu, bercakap kepada media, beliau yang juga Adun Bukit Kota memberitahu Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Limbang telah pun bersedia untuk menangani masalah banjir. Kita telah pun menyediakan pusat-pusat pemindahan banjir dan sebagainya lah, persediaan antara agensi kerajaan negeri dan persekutuan, Jabatan Kebajikan, Pejabat Residen, Pejabat Daerah, Bomba, APMM, semua dah bersedialah untuk memulakan bantuan sekiranya diperlukan. Tapi pada masa ini air baru mula naik, kemudian surut semula disebabkan oleh keadaan hujan tidaklah begitu banyak sekali turunan. Tapi kita lihat tren, kalau ikut laporan, tren mungkin hujan akan turun pada bulan hadapan. Untuk itu, penduduk-penduduk yang tinggal di sepanjang tebingan Sungai Limbang dinasihatkan agar sentiasa berjaga-jaga oleh kerana berhadapan dengan musim tengkujuh pada masa ini. Manakala laporan di kawasan Tasik Biru, Kerajaan Sarawak sentiasa berusaha menambah baik padang bola sepak di kawasan berkenaan. Adun Tasik Biru, Datuk Henry Harry Jinet berkata, usaha tersebut penting dalam usaha mengangkat martabat sukan bola sepak di konstituensi berkenaan. Dan kita akan terus berusaha di kawasan Endok Tasik Biru dan Singai untuk memperbaiki dan menambah baik padang-padang bola sepak
supaya permainan bola sepak terus menjadi permainan kegemaran belia-belia kita. Berucap semasa majlis penangguhan pertandingan bola sepak Singai Cup 2020 di Stadium Mini Bauk pada Ahad, beliau menambah masa depan bola sepak di daerah Bauk adalah cerah selepas melihat perkembangan yang baik dalam kalangan pemain belia. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.